Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari kumpulan 3 akan membentangkan tajuk kromosom tidak normal, mengesan penyakit genetik, pertumbuhan dan perkembangan pranatal, perkembangan otak bayi pada peringkat awal, faktor mempengaruhi kromosom tidak normal dan kesan serta akibat kromosom tidak normal untuk perkembangan pranatal. Perkataan pranatal digunakan untuk merujuk kepada peringkat awal perkembangan makhluk hidup. Ia merangkumi keseluruhan proses yang berlaku dari konsep atau persenyawaan makhluk baru yang terjadi ketika ovum dan sperma bergabung sampai mereka pertumbuhan dan perkembangan dalam rahim ibu yang memberi laluan kepada tenaga kerja atau kelahiran. Pembangunan pranatal dikaji oleh cabang perubatan yang dikenali sebagai embriologi. Dari sudut pandangan kajiannya, ia terdiri daripada peringkat utama, persenyawaan, tempoh embrio dan tempoh janin. Perkembangan pranatal ialah proses gestasi embrio atau janin manusia sewaktu kehamilan dari persenyawaan hingga kelahiran. Selepas persenyawaan bermulanya embryogenesis. Dalam manusia, selepas embryogenesis selesai pada akhir minggu ke-10, umur gestasi, terbentuklah pelopor kepada semua organ tubuh yang utama. Oleh itu, tempoh yang berikutnya iaitu tempoh janin diberikan mengikut organ demi organ dari satu segi, berasaskan perkembangan utama mengikut minggu umur gestasi dari segi yang lain. Kromosom manusia. Kromosom manusia terdiri daripada 22 autosom, 2 kromosom sex yang terdiri daripada kromosom X dan kromosom Y. Lelaki normal mempunyai 22 autosom, 1 kromosom X dan 1 kromosom Y. Wanita normal pula mempunyai 22 autosom, 2 kromosom X. Mengesan penyakit berjangkit. Ujian genetik atau ujian DNA membolehkan penentuan darah keturunan dan diagnosis genetik. Mengenal pasti penyakit keturunan, menentukan keturunan ibu dan ayah kandung, seorang anak atau secara umumnya leluhur seseorang atau hubungan biologi antara orang. Ujian genetik mengenal pasti perubahan daripada kromosom, gen atau protein. Makin lama, makin banyak jenis ujian genetik. Dahulu, ujian genetik utamanya mencari bilangan kromosom abnormal dan mutasi yang menyebabkan kecelaruan keturunan yang jarang ditemui. Kini, ujian melibatkan analisis berbilang gen untuk menentukan risiko menghidap penyakit atau kecelaruan tertentu. Terutama sekali penyakit umum seperti penyakit jantung dan kanser. Hasil ujian genetik boleh mengesahkan sama ada wujudnya atau tidak keadaan genetik yang disyaki atau menentukan kebarangkalian seseorang menghidapi atau menurunkan gangguan genetik. Kini beratus-ratus kaedah ujian genetik sedang digunakan dan banyak lagi sedang dibangunkan. Oleh sebab mutasi genetik boleh mempengaruhi struktur protein yang dikodkan secara langsung, maka ujian untuk penyakit genetik tertentu juga boleh dicapai dengan meneliti protein-protein berkenaan atau metabolitinya, atau meneliti kromosom yang diwarnai atau prendaflow di bawah mikroskop. Perkembangan masa pranatal iaitu pra-kelahiran dimulai pada masa pembentukan hingga kelahiran sekitar 9 bulan. Selama fasa ini, sebuah sel tunggal tumbuh menjadi organisma lengkap dengan sebuah otak dan kemampuan berperilaku. Pada masa pranatal tentunya janin dalam kandungan bakal ibu mengalami pertumbuhan biarpun dari proses pembentukan, persenyawaan sampailah pada kelahiran. Masa pranatal adalah peringkat awal perkembangan manusia yang dimulai sejak awal iaitu ketika ovum wanita disenyawakan oleh sperma lelaki sampailah saat kelahiran seorang bayi. Tahap perkembangan pranatal.
Fasa germinal, step pertama, fasa percambahan iaitu fasa perkembangan pranatal berlaku 2 minggu pertama selepas persenyawaan. Ini merangkumi pembentukan telur yang disenyawakan, disebut zygote, membahagi sel dan melekat sendiri zygote di dinding rahim. Pembahagian sel zygote cepat adalah tanda permulaan fasa percambahan. Dalam fasa ini, sekumpulan sel dipanggil sebagai blastitosis. Ia terdiri daripada inti sel yang kemudian berkembang menjadi embrio dan trophoplast. Lapisan luar sel luar yang akan bertugas menyokong dan membekalkan nutrien kepada embrio. Lekapan zygote ke dinding rahim akan berlaku 10 hingga 14 hari pembuahan. Fasa embrio. Step kedua, sebahagian daripada perkembangan sebelum kelahiran yang berlaku 2 hingga 8 minggu pertama selepas persenyawaan. Semasa fasa embrio, hala tuju dalam proses perbezaan sel semakin meningkat. Sistem sokongan dalam sel bermula terbentuk dan keluarga mula menunjukkan fasa ini bermula semasa blastosis hari ke-5 hingga ke-6, mula melekat pada dinding rahim. Kumpulan sel ini kemudian boleh dipanggil sebagai embrio dan 3 lapisan sel. Endoderm, embrio adalah lapisan dalam sel yang berkembang menjadi sistem pencernaan dan pernafasan. Mesoderm adalah lapisan yang berada di tengah-tengahnya, membentuk rangkaian peredaran tulang, otot, sistem dan sistem tengah-tengahnya. Membentuk rangkaian peredaran tulang, otot, sistem dan sistem tengah-tengah dan sistem perkumuhan pembiakan semula. Sementara itu, ektoderm adalah lapisan paling luar dari lapisan sel yang menjadi otak dan saraf. Reseptor deria, contohnya telinga, hidung, mata, kulit, rambut dan kuku. Setiap bahagian terbentuk dari ketiga-tiga lapisan ini. Tugas utama endoderm adalah membentuk organ menyelubungi bahagian dalam dan ektoderm membina permukaan badan. Bersamaan dengan pembentukan ketiga-tiga lapisan ini, sistem sokongan hidup dalam embrio juga berkembang pesat. Termasuk dalam sistem ini, sistem sokongan hidup dalam embrio juga berkembang, iaitu amnion kanton ketuban, tali pusat, kedua-dua organ yang terbentuk oleh telur yang disenyawakan dan bukan bahagian badan ibu, dan plasenta. Amnion adalah sistem sokongan iaitu kehidupan kantong nipis atau sampul surat berisi cecair yang jernih memegang embrio berkembang untuk terapung. Tali pusat terdiri daripada 2 arteri penghubung dan 1 urat bayi dengan plasenta. Plasenta mengandungi kumpulan tisu yang mempunyai bentuk cakra dan di dalamnya terdapat saluran darah kecil yang terikat antara ibu dan bayi tetapi tidak bergabung. Bila kebanyakan wanita mengetahui bahawa mereka hamil, organ utama bermula terbentuk. Organisesis adalah nama untuk proses pembentukan organ dalam 2 bulan pertama perkembangan pranatal. Fasa ketiga, fasa janin. Fasa janin merupakan fasa perkembangan sebelum kelahiran yang bermula 2 bulan selepas proses persenyawaan dan umumnya berlangsung selama 7 bulan. Pertumbuhan dan perkembangan semakin menunjukkan proses yang luar biasa. Perkembangan otak adalah salah satu perkara paling menakjubkan di dunia perkembangan pranatal. Semasa bayi dilahirkan, mereka sudah lebih kurang daripada 100 bilion neuron atau sel saraf yang mengatur pemprosesan maklumat sel di otak. Semasa perkembangan pranatal, neuron bergerak ke tempat sepatutnya dan mula berhubung antara satu sama lain. Bentuk asas otak manusia terdiri daripada 2 trimester pertama pembangunan pranatal. Trimester ketiga dan 2 tahun pertama selepas kelahiran ditandakan dengan menghubungkan dan berfungsi neuron. Periodisasi tempoh pranatal dalam Islam. Tahap min tipis sulatin inti tanah. Intipati bumi digunakan oleh badan manusia sebagai bahan permulaan dalam proses metabolisme pembentukan kuman dalam sel metabolik. Yang kedua, tahap nutfah. Nutfah dalam ayat ini bermaksud air mani. Asal-usul air mani akan dapat menghasilkan manusia seperti kita hari ini. Jadi asal-usul kita adalah dari air mani. Tahap ketiga adalah tahap alaqah. Pada tahap ini zygote terbentuk dan akan berpegang pada rahim bakal ibu.
Proses perjalanan zygot sehingga zygot melekat pada rahim memerlukan 6 hari. 6 hari zygot melekat ini akan membentuk alaqah hingga hari ke-15. Apakah maksud alaqah? Alaqah adalah bentuk preembryonic yang berlaku selepas percampuran sperma dan ovari. Tahap keempat adalah tahap mudghah. Dari peringkat alaqah, embrio berubah bentuk menjadi bentuk peringkat mudghah bermula pada hari ke-24 hingga 26. Pada peringkat ini, janin adalah dalam bentuk gumpalan daging yang terdiri daripada sel atau tisu-tisu yang telah atau belum dibezakan. Pada minggu ke-5, jantung mula berdegup kencang, embrio mula mengembang, plasenta, janin akan menyerap oksigen dan khasiat dari darah ibu. Peringkat ini akan berakhir sekitar hari ke-40. Tahap exoman. Pada masa ini, tulang akan mula terbentuk walaupun belum bentuk manusia yang begitu jelas. Tetapi pada akhir minggu ke-6 akan mengalami perubahan pantas dari bentuk yang tidak jelas menjadi jelas. Pada minggu ke-7, terbentuklah kerangka-kerangka pada akhirnya embrio berbentuk manusia dengan jelas. Tahap lahman. Pada tahap ini, selepas mengalami pembentukan tulang dan kerangka-kerangka pada embrio, tahap izoman, tulang-tulang yang sudah terbentuk akan diselimuti oleh otot-otot. Setelah otot-otot terbentuk, embrio dapat bergerak. Masa ini dimulai pada akhir minggu ke-7 hingga minggu ke-8. Tahap takhalaq, perkembangan. Tahap takhalaq ini adalah peringkat akhir di mana asalnya embrio berubah menjadi janin yang sempurna. Alat-alat kelamin mula menjadi jelas, berat janin mula meningkat kerana otot dan daging meningkatkan perkembangan organ dapat berfungsi. Janin siap tinggal di luar janin iaitu kira-kira 6 bulan selepas pembuahan. Berikut adalah perkembangan otak bayi pada peringkat awal. Perkembangan seorang bayi itu dipengaruhi oleh pelbagai faktor, antaranya genetik, neurologi, fizikal, persekitaran dan emosi. Setiap bayi mengalami tahap perkembangan yang berbeza mengikut rentak mereka sendiri. Secara amnya, perkembangan seseorang bayi itu dipengaruhi pelbagai faktor, antaranya genetik, neurologi, fizikal, persekitaran dan emosi. Terdapat 4 aspek peningkat perkembangan bayi iaitu motor kasar, motor halus dan visi kelakuan dan pembangunan sosial serta pertuturan dan pendengaran. Berikut adalah motor halus, kemahiran yang melibatkan otot dan jari serta koordinasi mata dan tangan. Bayi dapat memegang guna 2 jari ketika berusia 9 minggu. Ketika berusia 9 minggu hingga 12 minggu beralih kepada genggaman 2 jari. Masalah jika bayi masih menggenggam tangan selepas 3 bulan. Selepas 5 bulan, bayi akan cuba dan selalu menyebarkan jari untuk mencapai objek. Pada usia 9 bulan, masih berterusan menggenggam tapak tangan serta gagal memegang menggunakan 2 jari dengan baik selepas 1 tahun. Motor kasar pula, kemahiran yang membantu seseorang individu untuk bergerak, 4 hingga 6 minggu memusingkan kepala, bergolek menjeling dalam usia 5 bulan serta boleh duduk dalam usia 8 bulan. Ketika berusia 6 bulan, bayi boleh duduk sementara tanpa sokongan daripada kedua ibu bapanya. Dalam usia 9 hingga 10 bulan, bayi boleh menarik sesuatu untuk berdiri. Dalam usia 12 hingga 14 bulan, bayi boleh berjalan tanpa bantuan sokongan lain. Masalah jika menjelang usia 15 bulan sekiranya berusia 15 bulan masih tidak boleh berjalan, bayi tersebut akan mempunyai masalah. Bagi aspek kelakuan dan perkembangan sosial pula, ia adalah untuk menilai kebolehan bayi itu dalam berinteraksi dan bertindak balas kepada dunia sekitar mereka. Ia merangkumi dari kegelisahan mereka terhadap orang yang tidak dikenali pada usia 7 tahun sehinggalah mampu meminum dari cawan pada usia 12 bulan. Untuk aspek ini, apa yang perlu diberi perhatian adalah sekiranya bayi senyap, tidak senyum atau ketawa, tiada tindak balas apabila memanggil nama mereka,
tidak respon dan tidak ada kegelisahan terhadap yang tidak dikenali ketika usia 6 hingga 9 bulan. Pada usia 9 hingga 12 bulan, ibu bapa perlu memberi tumpuan sekiranya bayi mereka masih mempunyai kegelisahan terhadap orang yang tidak dikenali dan tidak faham untuk melambai selamat tinggal. Dari aspek pertuturan dan pendengaran pula, adalah untuk memastikan kanak-kanak boleh bercakap, bermula dengan bisikan lembut, bertindak balas kepada bunyi dan kebolehan untuk mengeluarkan kata-kata mudah secara lisan seperti memanggil mama atau dada. Pembendaharaan kata kanak-kanak itu harus berkembang maju seiring dengan peningkatan usia mereka. Ibu bapa perlu memberi perhatian jika bayi mereka tidak memberikan senyuman pada usia 3 bulan. Tidak ada percubaan atau ketawa pada usia 6 bulan. Tidak cuba bertutur dan tiada tindak balas kepada nama mereka pada usia 6 hingga 9 bulan atau masih senyap pada usia 9 hingga 12 bulan. Jika ibu bapa mengesah sebarang tanda kemungkinan kelambatan dalam perkembangan anak seiring tahap usia mereka, dapatkan segera bantuan daripada pediatrik dan atau neonatologis. Okey, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan prenatal kromosom tidak normal. Bayi dalam kandungan sangat sensitif akan persekitaran mereka, sama ada persekitaran tersebut melibatkan emosi, pemakanan, limpahan hormon dan penyakit yang dialami oleh ibu atau bapa. Keadaannya mampu mengganggu perkembangan bayi tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan prenatal adalah dari unsur-unsur yang menyebabkan terdapat kelainan pada Trojan beraksi ketika awal kehamilan, saat proses pembuahan dan akan terjadi tidak normal pada janin yang mengakibatkan kelainan anatomis. Namun apabila Trojan beraksi pada saat organisasi sudah lengkap dan matang di usia kehamilan tua, kemungkinan tidak menyebabkan kelainan. Okey, faktor genetik, setiap sifat genetik yang menentukan bentuk dan fungsi organ tubuh dibawa oleh kromosom. Kromosom adalah komponen pembawa genetik yang diwarisi dari ibu bapa kepada anak. Jumlah kromosom normal manusia adalah 23 pasang. Setiap pasang kromosom berasal dari sel telur ibu dan sperma ayah yang bertemu saat proses pembuahan. Ketika terjadi kelainan kromosom atau kelainan genetik, misalnya pada anak yang lahir tanpa 46 kromosom atau justru lahir dengan genetik ini bersifat keturunan atau terjadi akibat adanya mutasi dan perubahan sifat genetik pada janin ketika dalam kandungan. Okey, faktor ibu pula ialah daripada segi emosi. Kepercayaan berkenaan emosi ibu banyak mempengaruhi bayi telah bermula sejak dahulu kala lagi. Walau bagaimanapun, ahli psikologi kini telah melakukan kajian dan mendapati ketakutan yang amat sangat, tekanan dan kemurungan mampu merubah tindak balas fisiologi manusia. Perubahan ini melibatkan sistem saraf utama yang mengawal deguban jantung, pernafasan dan edaran hormon berubah. Sebagai contoh, ibu-ibu yang mengalami ketakutan yang amat sangat akan menyebabkan bahagian otak ibu tersebut merangsang penghasilan hormon. Hormon ini akan menyebabkan kelenjar edaran mengeluarkan kortison. Kortison ini pula akan masuk ke dalam sistem edaran darah si ibu dan akan dihantar kepada bayi dalam kandungan. Adrenalin yang keluar daripada tindakan ketakutan ibu akan menyebabkan edaran darah yang sepatutnya dibawa kepada bayi diedarkan ke bahagian lain. Kekurangan darah kepada plasenta pula akan menyebabkan kekurangan oksigen untuk bayi dalam kandungan. Zat makanan iaitu gizi ibu semasa hamil. Ibu hamil mesti menjaga kesihatannya dengan memakan makanan yang seimbang, iaitu zat makanan yang diperoleh oleh bayi sewaktu dalam kandungan akan mempengaruhi pertumbuhan bayi tersebut. Sewaktu mengandung, kandungan kalori yang sepatutnya diambil meningkat sebanyak 20%, bukti yang diperlukan meningkat sehingga 100% pada awal kurun ke-20. Bukti yang kukuh mengenai pentingnya zat makanan dalam perkembangan bayi ditemui. Kejadian ini berlaku di Switzerland di mana sejumlah besar kanak-kanak di sana dilahirkan dalam keadaan kecacatan mental yang teruk, dikenali sebagai kretinisme. Apabila kajian dilakukan terhadap bayi tersebut, didapati kanak-kanak ini kekurangan iodin. Kanak-kanak ini juga didapati pekak serta pertumbuhan mereka terbantut.
Marasmus pula dialami oleh kanak-kanak yang mengalami kekurangan protein dan kalori dalam tubuh badan mereka. Sejenis penyakit lagi yang mengakibatkan oleh kekurangan protein dikenali sebagai kwashiorkor. Kanak-kanak ini akan mengalami perut buncit yang melampau, kurus, masalah kulit lemah serta sukar dikendalikan. Oleh itu, umur ibu semasa mengandung mempunyai hubungan dengan risiko kematian janin. Semakin muda umur ibu, semakin lebih berisiko atau cenderung untuk dia mengalami keguguran, melahirkan anak yang tidak cukup bulan atau kematian anak. Ibu yang berumur antara 20 hingga 35 merupakan masa yang paling baik untuk melahirkan anak. Ibu yang berumur 40 tahun pula mungkin mengalami keabnormalan kromosom dan melahirkan bayi atau bayi sindrom Down. Keabnormalan baka juga boleh mengakibatkan anak sindrom tuna, iaitu wanita mempunyai hanya satu kromosom X, iaitu keadaan XO, dan sistem Klinefelter berlaku di kalangan lelaki yang mempunyai kelebihan satu kromosom X dalam bentuk XXY. Umur bapa juga mempengaruhi bayi yang dilahirkan. Semakin meningkat umur bapa, semakin tinggi risiko berlakunya mutasi pada sperma dan ia boleh menyebabkan kelahiran bayi sindrom Down. Okey, faktor persekitaran iaitu faktor Trojan. Faktor persekitaran iaitu faktor sekeliling di mana faktor kebaikan yang mempengaruhinya termasuklah makanan, media elektronik dan juga bahan bacaan. Teratogen merupakan ejen-ejen di luar yang melepasi masuk halagan plasenta dan mengganggu perkembangan bayi. Antara ejen-ejen tersebut ialah dadah, rokok, arak, sinaran ultra ungu serta debu yang keterlaluan. Penyalahgunaan dadah, rokok, arak, ubat-ubatan yang diambil ketika mengandung seperti ubat tahan muntah dan ubat untuk mengelakkan keguguran yang mengandungi dadah yang mampu merosakkan pertumbuhan bayi. Penyakit Cochlear yang mana penyakitnya mengalami kecacatan pada ruas-ruas kaki dan tangan adalah disebabkan oleh tridolin yang terdapat dalam ubat-ubat tahan muntah. Wanita hamil yang menagih dadah seperti heroin, kokain dan metapodin juga boleh menyebabkan kecacatan pada bayi yang dikandungnya. Jika ibu meminum alkohol semasa hamil, anaknya mungkin akan mengalami fetal alcohol yang sindrom, iaitu jarak mata bayi lebar, kepala kecil, jantung dan sendi-sendi tidak berfungsi dengan betul, hyperaktif dan lain-lain lagi. Manakala lebih kurang 25% ibu-ibu yang merokok mengalami keguguran bayi semasa dalam kandungan dan bayi mati semasa sebaik saja dilahirkan. Kesan yang amat ketara terhadap bayi terjadi apabila berada sewaktu 3 bulan terakhir kandungan. Kajian mendapati bayi yang mana ibu mereka kuat merokok akan mengalami kekurangan oksigen yang teruk. Ini berlaku disebabkan karbon hemoglobin yang terdapat dalam rokok menggantikan oksigen yang sepatutnya dikekalkan pada bayi tersebut. Okey, faktor yang lain iaitu cahaya ultra ungu iaitu kesan X-ray. Pendedahan terhadap cahaya ultra ungu yang keterlaluan akan menyebabkan ketidaknormalan pada pembentukan sistem saraf utama bayi. Bagi bayi dalam kandungan yang terdapat pendedahan pada cahaya ini berkemungkinan untuk mengalami tumor dan leukemia. Kajian menunjukkan kesan X-ray pada ibu mengandung boleh menyebabkan kecacatan bayi yang dikandungnya. Oleh itu, sebaik-baiknya ibu hamil perlulah mengelakkan dirinya daripada menjalani X-ray ketika hamil. Sinaran lain seperti sinaran laser iaitu merawat kanser dan radioaktif juga menyebabkan kecacatan bayi. Okey, RH darah pula. Apabila perempuan berdarah RH negatif berkahwin dengan lelaki yang berdarah RH positif, anak-anak mereka biasanya berdarah RH positif. Dalam hal ini, sekiranya perempuan hamil mempunyai darah RH negatif, beberapa sel darah daripada fetus mungkin mengalir melalui uri dan memasuki dalam darah ibu tersebut. Maka tisu ibunya akan menjanakan antibodi yang berupaya memusnahkan sel darah yang tidak diundang. Biasanya tidak ada apa-apa yang serius terjadi semasa kehamilan pertama, tetapi semasa kehamilan kedua dan ketiga mungkin terdapat cukup antibodi di dalam darah ibu dan apabila ia mengalir ke dalam darah fetus melalui uri, ia akan memusnahkan sel darah fetus sehingga menyebabkan anemia, iaitu penyakit kurang sel darah merah. Sekiranya tidak dirawat, pasangan ini mungkin hanya mempunyai seorang anak sahaja dan mengalami keguguran apabila kehamilan anak kedua dan ketiga. Namun, dengan kemajuan dunia perubahan penyakit darah ini dapat diatasi.
Okay, Assalamualaikum kepada Puan Liana dan semua. Seterusnya adalah slide mengenai kesan dan akibat kromosom tidak normal. Okey, kromosom, sebelum itu saya ingin memberi sedikit info lah tentang kromosom. Kromosom merupakan struktur yang kelihatan seperti benang di dalam sel. Manusia terbentuk dari himpunan berjuta-juta sel. Setiap satu sel tu mengandungi gen dan gen itu mengandungi maklumat yang mengawal fungsi serta ciri-ciri mental dan fizikal seperti kebijaksanaan, warna mata, rambut dan ketinggian. Okey, kesan dan akibat kromosom tidak normal. Yang pertama akan terjadinya iaitu trisomi. Terdapat 3 salinan dalam satu-satu kromosom. Itulah okey, sama ada terdapat 3 salinan ataupun kromosomnya hilang ataupun ada yang separuh. Selain daripada itu, ibu dan ayah pembawa kelainan kromosom yang telah diterangkan pada slide faktor yang menyebabkan kromosom tidak normal tadi. Okey, seterusnya masalah kromosom seks X dan Y. Iaitu kromosom seks ni adalah kromosom jantina lelaki XY dan kromosom wanita iaitu XX. Okey, seterusnya non-disjunction ni sel reproduktif terhasil ianya terjadi apabila berlaku pembentukan telur dan sperma di mana terdapat ralat dalam pembahagian sel yang digelar. Inilah non-disjunction ni dan menghasilkan sel reproduktif dan bilangan kromosom yang tidak normal. Okey, disebabkan masalah ini, ia akan mengakibatkan keguguran dalam kandungan, kecacatan fizikal, mental dan masalah kesihatan. Okey, slide yang seterusnya berikut adalah gambar-gambar mengenai kromosom trisomi. Okey, kromosom trisomi seperti yang saya terangkan tadi, dia terdapat 3 salinan dalam satu kromosom. Okey, yang pertama iaitu trisomi 18 atau lebih dikenali sebagai syndrome Edwards. Okey, di sini kita dapat lihat pada kromosom ke-18 terdapat 3 salinan. Okey, berbanding dengan kromosom yang lain terdapat 2 salinan sahaja. Okey, kalau yang normal kita hanya ada 2 salinan sahaja. Okay, seterusnya trisomi 13 iaitu sindrom Patau. Okay, di sini 13, kromosom ke-13 terdapat 3 salinan. Okay, trisomi 8 terdapat 3 salinan pada kromosom ke-8. Trisomi 9 terdapat 3 salinan kromosom pada kromosom ke-9. Okay, seterusnya trisomi 22 terdapat 3 salinan kepada kromosom 22 dan trisomi 16 terdapat 3 salinan pada kromosom ke-16. Okey, ini adalah kecacatan fizikal dan masalah kesihatan kepada penderita trisomi kromosom tadi. Antaranya sumbing, gegaman tangan dan jari bertindih, kaki cacat, rocker chair, bottom feet, telinga pada kedudukan rendah, saiz kepala kecil, rahang kecil, mata kecil, tubuhan pada jari kaki, kecacatan musculoskeletal. Okey, musculoskeletal ni adalah fungsi utama dia iaitu menyokong badan, membolehkan pergerakan dan melindungi organ-organ penting. Jadi kalau ada masalah terhadap kecacatan musculoskeletal ni, jadi dia ada masalah untuk bergerak lah. Okay, seterusnya fizikal pendek atau besar dan tinggi, hidung rata atau tiada hidung ni hanya pada trisomi 13 saja. Sukar berinteraksi, melakukan pergerakan dan kemahiran motor halus dan kasar. Seterusnya mengakibatkan kesukaran bergerak dan melakukan tugas seperti berdiri, memegang objek dan memegang objek. Lewat pertuturan dan menyebabkan masalah pembelajaran. Okey, keguguran atau meninggal dunia sejurus kelahiran. Ada yang hidup pada awal tahun kelahiran sahaja, namun segelintir boleh hidup hingga dewasa.
Okey, akan menyebabkan jangkitan paru-paru, buah pinggang, masalah jantung, sukar bernafas. Selain daripada itu, masalah pundi kencing, testis tak turun, bukaan uretra berkembang pada zakar, masalah penghadaman dan akhir sekali kejang, masalah sistem saraf, masalah penglihatan dan pendengaran. Okey, ini adalah slide mengenai sindrom Down. Apa yang kita boleh lihat di sini, terdapat 3 salinan pada kromosom ke-21. Okey, gangguan kromosom sindrom Down ni adalah gangguan yang paling biasa terjadilah. Jadi seperti yang kita lihat, ramai je yang mempunyai anak yang punya sindrom Down ni, dan ini merupakan gangguan kromosom yang paling biasa terjadi. Okey, apa yang terjadi kepada penghidap ini, mereka akan mengalami jantung berlubang, kegemukan dan penyakit bara. Selain daripada itu, mereka akan menghadapi masalah pembelajaran, perkembangan kognitif, fizikal dan kemahiran motor halus dan kasar. Okey, kecacatan fizikal seperti muka rata, gigi tak normal, tapak tangan luas, mata sepet ke atas, otot lemah, jurang besar antara ibu jari dan kedua kaki, telinga kelihatan lain dari normal. Okey, ini adalah slide mengenai masalah kromosom yang dihadapi oleh wanita sahaja, iaitu sindrom Turner. Okey, terdapat satu X sahaja kepada penghidap ini. Okey, kalau normal kita ada dua X kan. Okey, seterusnya super female X, terdapat masalah pada kromosom seks dia sebab dia ada 3 X dekat situ. Okey, seterusnya apa yang akan mereka hadapi adalah mereka akan menghadapi masalah komunikasi. Masalah komunikasi dan masalah bersosial dan juga menyebabkan masalah pembelajaran. Okey, seterusnya mereka juga turut menghadapi masalah kurang keyakinan diri sebab masalah-masalah inilah. Okey, seterusnya masalah kesuburan, menopause lebih awal. Namun super female triple X ni boleh memiliki anak dan menjalankan kehidupan dengan normal. Cuma dia susah untuk berdikari lah kerana masalah-masalah tersebut, iaitu masalah komunikasi dan pembelajaran. Okey, sindrom Klinefelter iaitu XXY. Okey, terdapat 2 X pada kromosom seks dan 1 Y. Jadi tak normal lah kalau lelaki kan 1 X dan 1 Y sahaja. Kemudian sindrom Jacob ada X, YY dan begitu juga tak normal sebab ada 2 Y dekat situ. Okey, sindrom Klinefelter XXY, mereka akan menghadapi masalah mandul kerana zakar dan buah zakar kecil. Selain daripada itu, mengalami pembesaran payudara, mereka menghadapi ketidakupayaan untuk memiliki anak kerana keinginan seks yang rendah. Okey, seterusnya berisiko menghidap penyakit seperti kencing manis, otot lemah, badan lebih besar dari ahli keluarga yang lain. Okey, sindrom Jacob XYY dia tiada kecacatan fizikal. Fizikal dia sama sahaja seperti orang lain, cuma dia mempunyai masalah ADHD. Okey, masalah pembelajaran, terjejas, perkembangan motor dan kognitif serta masalah ketuturan. Okey, gangguan utamanya adalah dari segi pembelajaran dan masalah ketuturan serta masalah untuk membaca, mengira dan menulis. Jika seseorang itu yang menderita sindrom Jacob mengalami kegelisahan, keburungan atau ADHD. Itu adalah masalah utama bagi sindrom Jacob. Okey, yang terakhir sekali iaitu sindrom Fragile X. Okey, apa yang kita dapat lihat di sini, X dia lain sikit, lain daripada X dia yang sebelah. Jadi ada masalah lah pada kromosom seks dia ni, satu ni. Okey, isu injap dalam pembuluh darah. Kadang terjadi serangan yang tiba-tiba terhadap otak dan menyebabkan mereka tidak dapat bergerak kerana terjadinya isu injap dalam pembuluh darah. Seterusnya, gen X mati atau rosak, masalah menghasilkan protein untuk otak.
Sindrom ini adalah gejala gangguan genetik yang berlaku iaitu apabila satu kromosom X mati. Gen X merupakan protein yang diperlukan untuk perkembangan otak yang normal. Protein ini bertugas untuk menciptakan dan menjaga hubungan antara sel otak dan sistem saraf agar berfungsi dengan baik. Seterusnya hyperaktif dan ada ADD, sukar fokus. Mereka juga merupakan seorang yang hyperaktif seperti melakukan tindakan impulsif dan merasa gelisah. Mereka juga ADD yang menyebabkan mereka sukar untuk menumpukan perhatian untuk melakukan sesuatu perkara. Okey, terburu-buru dan tidak takut, kurang daya rasa sakit atau terlebih daya rasa tahan sakit. Mereka juga merupakan fokus utama terhadap kanak-kanak ini adalah dari segi keselamatan kerana mereka suka terburu-buru dalam melakukan sesuatu perkara. Okey, masalah pembelajaran, pertuturan dan tidak memberi respon. Okey, tingkah laku seperti orang pekak. Mereka ni suka bertingkah laku seperti orang pekak walaupun sebenarnya mereka boleh mendengar. Okey, dan terakhir sekali, elak pandangan, peka terhadap bunyi dan cahaya tidak selesa di tempat baru. Mereka juga suka mengelakkan pandangan dengan bertentang mata dengan orang lain terutama berjumpa dengan orang baru. Mudah merasa tidak selesa di tempat baru, peka terhadap cahaya di sekeliling mereka. Okey, itu sahaja daripada kumpulan 3. Dengan itu saya mewakili seluruh ahli kumpulan 3 mengucapkan terima kasih dan harap slide ini memberi manfaat kepada semua. Assalamualaikum.